Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita sambung kembali perbincangan rad ataupun jawab balas kepada golongan yang menafikan qiyas. Wa amma ma qaluhu min anna al-qiyasa matharu ikhtilafi wa niza'. Adapun apa yang golongan menafikan qiyas mengatakan bahawa qiyas ni mathar, punca berlakunya khilaf dan juga niza', perpecahan. Fal-ikhtilaf mawjudun, maka khilaf itu mawjudun fi istinbatil ahkam, juga ada pada pengistinbatan hukum minas sunnah, daripada hadis, wa minal Quran, daripada Quran, wa fi syuruti sihhati sunnah, pada syarat dikira sahihnya sunnah itu, hadis itu sahih, wa fi dalalatiha alal ahkam, dan pada dalalah apa yang dapat difaham daripada sunnah di atas hukum, itu berlaku khilaf juga. Wa kadzalika yujadu ikhtilafun, begitulah juga berlakunya ikhtilaf fi fahmi ba'd nususil Quran, pada memahami sebahagian daripada nas Quran. Wa ma qala ahadun biluzumi tarki sunnah, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib kita meninggalkan hadis, wa adam istinbatil ahkam minha, dan tak boleh kita istinbat hukum daripadanya, man'an lil ikhtilaf, kerana sebab menghalang daripada berlaku khilaf. Jadi kalau kata itulah hujah, maka dalam sunnah pun berlaku khilaf pada sahih atau tidak sahih hadis itu, pada makna hadis itu macam ni ke macam ni. Begitu juga Quran, tapi tak ada seorang pun mengata dengan sebab berlaku khilaf tu kita kena tinggalkan Quran dan sunnah. Jadi tak betul lah hujah tersebut. Wa aslul mas'alah, asal masalahnya anal ikhtilafa fi istinbatil ahkam syar'iyyah amaliyah, bahawa khilaf pada mengistimbatkan hukum syarak yang berbentuk amali, sairun, itu perkara yang dibenarkan, madama hadzal ikhtilafu, selagi mana khilaf ini fi wajahatin nazar, dalam perkara yang menerima pemerhatian nazar, makna boleh diterima oleh aspek penelitian syarak, daripada aspek penelitian syarak, fi umurin ijtihadiyah, pada perkara ijtihadiyah. Wala yujadu nassun sarih, tidak ada nah yang sarih, qat'iyyun, yang qat'i, fi hukmil mas'alah mukhtalafa fih, pada hukum masalah yang berlaku khilaf padanya. Memanglah tidak akan ada nah yang sarih, yang jelas, yang qat'i, yang tidak ada khilaf pada hukum yang khilaf. Memang berlaku khilaf, tidak akan ada nah sarih. Faqad ikhtalafa al-fuqaha, sungguhnya telah berlaku khilaf oleh fuqaha fi zamani sahabah, pada zaman sahabat, hatta yaumina hadha, sehingga hari ini pun. Bal inna nufatal qiyas, bahkan mereka yang menafikan qiyas, anfusahum, mereka sendiri, ikhtalafu, mereka khilaf, fima bainahum, di antara mereka, fi kathiri minal ahkam, pada kebanyakan hukum, hatta walau kanu min madhhabin wahid, walaupun mereka daripada satu mazhab yang sama. Fadalla dhalika, maka menunjukkan demikian itu, ala anna al-ikhtilafa, bahawa khilaf itu amrun badihi, perkara biasa, perkara fitrah, sairun, yang boleh, fi kulli mas'alatin ijtihadiyah, pada setiap masalah bentuk ijtihadi. Walaysa sababuhu, bukan sebabnya al-akhdhu bil qiyas, walaysa sababuhu al-akhdhu bil qiyas, bukan sebab berlaku khilaf kerana kita ambil qiyas, aw adamahu, atau tak ambil dia, maka tak ada kaitan dengan itu. Wa akhiran, dan akhirnya, fa innal ikhtilaf al-madhmum, khilaf yang dikeji, ma kana fil masail al-i'tiqadiyah, iaitu pada masalah i'tiqadi, akidah, wa usuluddin, dan masalah usuluddin, la fi furu'ihi, bukan pada masalah furu'uddin, iaitu masalah fiqh, wa fil ahkamil qat'iyyah, dan khilaf yang tercela itu pada hukum qat'i, awil mujma' 'alaiha, ataupun hukum yang diijma' ke atasnya, la fil ahkamil dhanniyah, bukan pada hukum dhanni. Wa amma ma qalahu ba'dhum, apa yang berkata sebahagian mereka, min anna syari'ata ja'at bitafriq, bahawa syariat itu datang pada membezakan antara mutamathilat, benda yang sama, wa tasbiyah bainal mukhtalifat, dan menyamakan hukum yang berbeza. Wa bihadza, maka dengan ini, yanhadimu asasul qiyas, akan teruntuhlah, yanhadimu, akan runtuhlah asas qiyas, fala taqumu bihi hujjah, maka tak boleh berdiri dengan hujjah. Fahadha qaulun, maka pandangan ini, qaulun ghairu sadidin, pandangan yang tidak betul, tidak lurus, mutlaqan, sama sekali. Walam yasdur an ittila'in kafi, dan tidak lahir daripada penelitian yang mencukupi. Orang yang keluar pandangan ni tidak memerhatikan, tidak membaca dengan cukup. Lam yasdur, tidak lahir daripada ittila'in kafir, pembacaan dan penelitian yang mencukupi, ala mawaridi syariah, atas sumber-sumber syarak, wa masaridiha, dan sumbernya, wala an ma'rifatin bima intawat alaihi min hukmin bahirah, dan tidak dia mengetahui apa yang tersembunyi
padanya daripada hikam, min hikamin bahirah, daripada hikmah-hikmah yang besar, yang banyak, wa asrarin jammah, dan juga rahsia-rahsia yang banyak, wa masaliha haqiqiyah, dan masalah yang hakiki, wa ibtina'i ahkamiha, dan diasaskan ataupun ditegakkan hukumnya ala ma'anin, di atas makna-makna, wa ilalin, dan illah iqtadat hadhil ahkama, yang menuntut akan hukum ini. Jadi mereka yang cakap tu sebenarnya tidak mengkaji, tidak melihat kepada rahsia-rahsia itu. Fasyari'atu, maka syariat, lam ta'ti qat, tidak datang sama sekali, bima yunafi, dengan sesuatu yang menafikan ma huwa markuzun fil fitris salimah, apa yang tertanam dalam al-fitris salimah, dalam fitrah-fitrah yang selamat, min tafriqin bainal mukhtalifain, daripada membezakan benda yang berbeza kita asingkan, wa taswiyatin bainal mutasawiyan, dan menyamakan benda yang sama, wa ahkamiha dalla ala zalika, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya adalla ala zalik, yang menunjukkan demikian itu, kathirah, banyak sangat. Amma idza ja'ati syariah, adapun jika datang syariat, bi ikhtisasi ba'dil anwa', dengan mengkhususkan sebahagian jenis, bi hukmin, dengan satu hukum, yufariqu bihi nadha'iraha, yang berlainan dengan yang serupa dengannya. Kata-kata dikata ada kadang-kadang hukum yang syariat datang yang menyalahi hukum yang serupa dengannya. Hukum yang serupa dengannya, hukum lain, hukum dia lain. Kalaulah ada, fala budda, maka tak dapat tidak, an yakhtassa, bahawa khususnya hadzan nau', khususnya jenis ini, biwasfin, dengan satu sifat, yujibu ikhtisasahu, yang menyebabkan dia itu terasing dan istimewa, bil hukmi, dengan hukum yang berbeza, wa yamna'u musawata ghairihi, dan menghalang menyamai selainnya dengannya, wa hadzal wasfu alladhi ikhtassa bihi, dan sifat yang menjadi khusus sesuatu dengannya ini, qad ya'rifuhu, kadang-kadang mengetahuinya oleh ba'dun nas, wa qad la ya'rifuhu al-ba'dul akhar, kadang-kadang sebahagian lain tak tahu. Wa laysa min syurutil qiyas, dan bukan daripada syarat qiyas yang sahih, an ya'lama sihhatahu kullu ahadin, bahawa mengetahui setiap seorang tentang kesahihan qiyas itu, bukan syaratnya. Tidak syarat qiyas itu betul mesti semua orang tahu. Faman ra'a syai'an fi syariah, barang siapa yang mendapati, melihat dalam syariat ini ada sesuatu mukhalifan lil qiyas, yang menyalahi bagi qiyas yang sahih, alladhi yaqtadi taswiyah, yang menuntut supaya disamakan, baina mutamathilain, antara dua yang sama, wa tafriq baina mukhtalifain, dan memezakan antara dua perkara yang berbeza, fahuwa mukhalifun lil qiyas, maka dia itu menyalahi qiyas, alladhi inaqada fi nafsihi, yang telah terikat, telah berlaku dalam dirinya, wa tasawwurihi, dan tasawurnya, walaysa mukhalifan lil qiyas sahih, dia itu bukan menyalahi qiyas yang sahih, al-thabit fi nafsil amri, yang sabit pada hakikat sebenar. Jadi dia menyalahi pada sangkaan dia. Dia katakanlah, oh ini nampaknya dia ada tak menyalahi qiyas ni. Jadi sebenar menyalahi qiyas tu qiyas yang digambarkan dalam diri dan tasawurnya. Al-qiyas alladhi inaqada, ni qiyas yang tergambar dalam diri dan tasawurnya, itu yang dia kata mukhalif tu. Bukan hakikat menyalahi qiyas yang sebenar fi nafsil amri, pada hakikat sebenar. Maka falaisa fi syariati, tidak ada dalam syariat, ahkamun, hukum-hukum, tukhalifu qanun at-tamathul, yang menyalahi qanun prinsip penyamaan. Wa mufaraqatul haid, maka jadi macam mana contoh yang dia datangkan, maka dia akan cuba jawab. Fa mufaraqatul haidhi, maka menyalahi hukum orang haid, ba'da tuhriha, setelah daripada sucinya, fi hukmi qada'is saum, pada hukum qada' puasa, duna salah, tidak diqada'kan sembahyang. Orang yang haid bila suci disuruh qada' puasa, tidak disuruh qada' sembahyang. Berbeza tu kan, padahal pada hukum wajib tinggal sama je. Ini mabniyun, ini dibina ala ma'nan bayannahu, atas makna yang telah kami terangkan. Apa dia? Bayannahu wa huwal haraju, iaitu kesukaran fi qada'is salah, sukar untuk qada' sembahyang, duna saum, tidak sukar puasa, sebab sembahyang ni berlaku berulang-ulang tiap hari. Puasa setahun hanya sebulan saja, tak payah untuk diqada'kan. Jadi apa sebab menyalahi itu? Kerana ada makna, ada kita kata ada sebabnya, ada makna rahsianya. Apa dia? Iaitu
ada haraj, berlaku kesukaran bagi orang haid kalau nak qada sembahyang. Likathrati awqati as-salah, kerana banyak waktu sembahyang. Wal haraj, dan haraj ini, kesukaran ini marfu'un syar'an, akan dihilangkan pada syarak. Syarak tidak akan mengenakan hukum yang menyusahkan. Itu satu. Wa wujubu haddil qadhifi bizina dunal kufr, dan wajib dikenakan had qazah pada orang berzina bukan pada kufur. Li'annal qazfa bizina, kerana qazah dengan zina, la sabila linnasi li'ilmi bikadhibil qadhif, tidak ada jalan bagi manusia untuk kita tahu bikadhibil qazif, dengan dustanya penuduh tadi. Macam mana kita nak tahu dusta dia? Fakana hadduhu, maka hadnya itu takdziban lahu, sebagai nak mendustakan kepadanya, wa tabri'atan li'irdil makhzuf, dan untuk membersihkan kepada maruah orang yang kena tuduh. Wa daf'an lil'ari anhu, dan menolakkan malu dan jatuh air muka daripada orang yang kena. Ni makna malu, menolakkan malu daripada orang yang dituduh. La siyama in kanat mir'atan, lebih lagi kalau perempuan. Mestilah kalau kena tuduh, maka dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud, supaya mereka tidak senang-senang nak tuduh orang. Wa amma ar-ramyu bil kufr, adapun menuduh dengan kufur, fa inna syahidal halil muslim, maka bukti hal orang Islam tu, wa tila'al muslimin, dan menyaksikan oleh orang muslimin, alaihi kafin, itu telah memadai, fi takdzibil qadhif, untuk mendustakan orang yang menuduh tadi. Jadi kenapa hukuman orang tuduh kafir tu tak dikena hudud? Kerana nak mengetahui kafir tidak kafir seseorang tu mudah. Tengok keadaan dia macam mana, dia semayang, dan orang ramai ni manusia boleh saksi. Jadi senang kita nak tahu bahawa orang tu menipu atau tidak, menipu pada tuduhan kufur atau tidak. Wa bistita'atil makhzuf, dan dengan kemampuan orang, ada kemampuan orang yang dituduh, an yantiqa, bahawa dia mengucapkan bi kalimatil iman, dia mudah saja nak mengatakan bahawa dia beriman, dia mengucap je lah. Fayadharu kadhibul muqadhif, maka akan zahirlah pendustaan orang yang menuduh. Wa amma ar-ramyu bizina, adapun orang yang dituduh dengan zina, famadha yaf'alul makdhuf, apa yang dapat dilakukan oleh orang yang dituduh, hatta yazhara kadhibul qadhif, supaya dapat menzahirkan dustanya orang yang menuduhnya. Tak mampu nak kata macam mana. Wa kadzalika ijabu qat'is sariq, demikianlah juga memotong tangan as-sariq, orang yang mencuri. Dunal muntahik, tidak dengan orang yang merampas. Li'annal awal, kerana yang pertama, yahtiku al-hirza, orang yang pertama, pencuri tu dia telah memusnahkan, dia telah merosakkan simpanan. Mencuri ni, proses mencuri, dia terpaksa dengan tersembunyi. Dia kena buka pintu, buka almari, buka peti besi. Dia telah mencarikan simpanan yang dibuat itu. Wa yukassiru al-qaflah, dan dia memecahkan anak kunci pintu. Wa yunaqibu ad-dur, dan juga dia melubangkan yang kubu ad-dur ni makna dia melubangkan dan memecah masuk rumah. Wala yumkinu li sahibil mata', yang tidak mampu untuk empunya barang, al-ihtirazu, untuk dia jaga, bi akthara min dhalik, tak boleh mampu dah nak jaga lebih pada itu. Rumah berkunci, simpanan berkunci, tiba-tiba pencuri senyap-senyap masuk, dan tu dah dia buat paling mampulah dia buat untuk menjaga barang. Maka fakana la budda, maka tak dapat tidak min ijabil qat'i, untuk diwajibkan potong tangan ala sariq, ke atas pencuri, hasman, bagi menutup li hadzal bala', bagi menghilangkan kepada bencana ini, ala nas, di atas manusia. Jadi hukum potong tangan lah. Kalau tidak, bila-bila masa orang ini akan buat pada rumah lain. Maka bila dia tangkap tu, untuk menghapuskan, memutuskan bala ini, cubaan ini, maka hendak dikenakan hukuman berat. Wa hadza bi khilafil muntahib, ini lain dengan hukum orang merampas. Fa innahu yanhabul mal, kerana dia rampas harta, ala mar'a, di atas, mar'a ni maknanya di atas penglihatan orang ramai, minan nas. Mar'a minan nas, di atas penglihatan orang ramai, dia rampas kan orang nampak. Fayumkinu mutaradatuhu, maka boleh dikejarnya. Wantiza'ul mal min yadihi, dan boleh dirampas balik harta daripada tangannya. Kama yumkinu syahadatu alaih, sebagaimana boleh untuk kita saksikan. Ada saksi sebab ramai nampak, orang boleh senang nak jadi saksi. Ladal hakim, di sisi hakim. Fayuntaza'u, maka ditarik daripadanya al-haqqu, hak tu boleh ditarik balik daripada tuan. Wa fadlan an dhalik, lebih-lebih lagi daripada itu, fa innal muntahiba yu'aqabu, orang yang merampas ni yu'aqabu ta'ziran, dikenakan hukuman ta'zir.
falaisat haqiqatus sarikah, bukanlah hakikat syarikat, hakikat mencuri itu ke haqiqatin nahbi, umpama hakikat ampas. Tak sama, sebab mencuri ni dengan jalan, kena ambil perancangan, dengan sembunyi, tak sama dengan rampas. Faftaraqa, maka bila hakikat tak sama, mencuri dengan merampas, faftaraqa fil hukmi, maka berbeza pada hukum. Wat turabu sara tahuran, dan tanah itu menjadi tahuran, bersih, menyucikan, rafi'an lil hadas, mengangkat bagi hadas, inda faqdil ma, ketika ketiadaan air, bi hukmi syari', dengan hukum syari', fahuwa hukmun ta'abbudi, itu hukum ta'abbudi, hukum ta'abbudi. Wal ahkamu ta'abbudiyah, dan hukum ta'abbudi la tu'raf tafasilu ilaliha, tidak diketahui perincian ilahnya, kama kulna, sebagaimana telah kita sebut. Wal khulasatu, dan khulasahnya, fa innal qiyasa sahih, qiyas yang sah, dalilun min adillatil ahkam, dalil daripada dalil hukum, wa hujjatun min syar'iyyatun, dan hujjah syar'iyyah, kama dhahaba ila hadha al-jumhur, sebagaimana berpandangan kepada ini oleh jumhur. Wa huwa ar-rajihu min al-qaulain, itulah yang rajih daripada dua qaul. Wa annahu yu'malu bihi, dan qiyas ini beramal dengannya. Wa yusaru ilaih, dan kita pergi kepada qiyas ini ba'da, setelah daripada tidak ada dalil daripada kitab, sunnah dan juga ijma'. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dengan itu selesailah kita kata perbincangan tentang qiyas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.